Peristiwa di Kampung Medan. Pada bulan Mac tahun 2001, merupakan satu hari yang hitam pada semua penduduk Kampung Medan dan secara umumnya kepada semua rakyat Malaysia, di mana sebuah krisis antara dua kaum sangat parah terjadi di antara kaum Melayu dan kaum India. Kampung Medan merupakan satu kawasan sendirian. Ia terletak di Petaling Jaya di mana penempatannya terdiri daripada 70% bangsa Melayu, 20% bangsa India dan 10% pula berbangsa Cina. Di sekitar Kampung Medan terdapat beberapa perkampungan dengan demografi penduduk yang berbeza daripada Kampung Medan, seperti Kampung Lindungan Jaya dan Taman Datuk Harun dengan penduduknya majoriti Melayu. Manakala kampung seperti Kampung Gandhi dengan majoritinya adalah masyarakat bangsa India menetap di situ. Kawasan Kampung Medan ini dikatakan sebagai kawasan yang terbiar. Penduduk mengatakan bahawa pergaduhan sering berlaku yang melibatkan kumpulan kursi gelap. Kampung Medan dipercayai diduduki oleh penduduk kelas bawahan dan mengalami sosioekonomi yang teruk. Masalah sosial seperti pengangguran, kesihatan yang buruk, pengedaran dadah dan kebersihan yang agak teruk telah menjadi norma dalam masyarakat Kampung Medan. Akibat daripada tekanan dari masalah sosial tersebut, ia merupakan salah satu punca ketegangan antara kaum-kaum. Diceritakan bahawa permulaan pergaduhan ini tercetus apabila tindakan seorang lelaki berbangsa India telah merampok sesebuah majlis perkahwinan masyarakat Melayu dalam keadaan mabuk, menyebabkan kemarahan masyarakat berbangsa Melayu. Ada juga yang mengatakan bahawa pergaduhan ini bermula dari salah faham antara kedua-dua kaum dan kurangnya sikap toleransi antara kaum. Masyarakat India berasa marah apabila masyarakat Melayu seolah-olah tidak menghormati majlis perkahwinan salah seorang dari ahli keluarga masyarakat berbangsa India dengan mengadakan sebuah keduri kahwin berdekatan dengan mereka. Kejadian tersebut telah menyebabkan rasa tidak puas hati dan ketegangan hubungan antara kaum. Gara-gara rasa tidak puas hati oleh lelaki India tersebut, maka beliau telah memanggil sekumpulan samseng menyerang majlis perkahwinan Melayu tersebut. Pada awalnya, orang ramai sangkakan hanya pergaduhan biasa berpunca dari rasa tidak puas hati antara dua pihak. Tetapi keadaannya menjadi semakin tidak terkawal dan menjadikan kawasan sekitar Kampung Medan itu rendah dengan rusuhan. Tidak cukup dengan itu, keadaan bertambah parah bila banyak insiden penduduk Melayu dan India diserang secara rambang terjadi di sepanjang jalan utama sekitar Taman Desa Ria, Kampung Medan, Kampung Datuk Harun dan Kampung Lindungan. Keadaan menjadi lebih huru-hara dan penduduk berada dalam keadaan ketakutan kerana bimbang akan keselamatan mereka, terutamanya pada waktu malam. Keharmonian kaum pun agak terjejas apabila masyarakat saling tidak percayai antara satu sama lain. Hal ini berterusan sehinggakan Menteri Besar Selangor pada waktu itu terpaksa turun padang untuk berkawal di Kuala Hindu Kampung Medan untuk mengelakkan masyarakat berbangsa daripada terus berbalah. Peristiwa pergaduhan ini telah berlangsung untuk beberapa hari dan minggu serta melibatkan beberapa kawasan lain. Salah satu punca kepada berlanjutan kes ini adalah kerana tanggapan yang salah dan penyebaran kabar angin tanpa usul periksa. Terdapat kejadian di mana seorang kanak-kanak lelaki sedang bermain lastik sehingga memecahkan cermin van seorang lelaki India. Lalu lelaki India ini meminta ganti rugi pada ibu bapa kanak-kanak lelaki tersebut, dan ketika ini seorang lelaki Melayu yang merupakan pemandu van itu juga turut menyertai perbincangan ini. Orang kampung beranggapan bahawa lelaki Melayu ini sedang mengukut orang India yang ada semasa perbincangan itu untuk membayar pampasan. Kemudian, kabar angin ini disebarkan sehingga ke kawasan-kawasan lain dan menaikkan lagi kemarahan antara kaum Melayu dan India sehingga peristiwa ini menjadi semakin besar dan serius. Kes-kes yang terdapat dalam peristiwa ini kebanyakannya melibatkan kaum India sebagai mangsa yang diserang oleh kaum Melayu. Namun terdapat sumber yang mengatakan bahawa serangan yang berlaku adalah daripada orang Melayu dari luar kampung dengan misi tertentu. Orang kampung Medan mengenali satu sama lain, namun mereka tidak mengenali orang-orang yang menyerang mereka. Seterusnya, apakah tindakan kerajaan
Pihak kerajaan telah menghantar pihak polis dengan melancarkan Ops Medan yang dianggotai seramai 2,053 orang bagi mengawal keadaan di sana. Kerana terdapat 95 orang lelaki Melayu, 56 orang India dan 2 bukan warga negara iaitu Indonesia. Mereka telah ditahan atas kesalahan-kesalahan memiliki senjata, merusuh, menyerang dan mengalami kecederaan serius. Kabar angin banyak mengatakan punca pergaduhan antara kaum ini berpunca daripada keadaan penduduk yang terdesak dengan kehidupan dan ada di antara mereka yang masih lagi tinggal di kawasan setinggan. Dengan itu, pihak kerajaan mengambil tindakan untuk mengubah Taman Medan tersebut sepenuhnya dengan berperingkat bermula dari pembinaan rumah flat berkos rendah, jalan raya ditar, telefon awam dan lampu jalan dipasang agar penduduk di kawasan tersebut merasa selesa dengan keadaan di sana dan jauh dari kehidupan yang lama. Pergaduhan antara kaum di Taman Medan banyak memberi pengajaran kepada pihak kerajaan, terutama Selangor, bagi membentuk pembangunan rumah yang lebih baik agar dapat mengelakkan perselisihan antara etnik yang berpunca daripada hidup kemiskinan dan dapat meragut nyawa. Apakah iktibar dan nilai murni yang boleh didapati daripada kejadian ini? Kita janganlah menyebarkan kabar angin tanpa menyiasat dahulu cerita yang sebenar. Perkara ini boleh menyebabkan perkara kecil menjadi besar dan memecah belahkan hubungan antara kaum di Malaysia. Selain itu, sikap saling bantu-membantu di antara kaum dapat meningkatkan kesepaduan dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Akhir sekali, pihak kerajaan yang cekap dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pemacu kepada perpaduan di antara kaum yang sedang mengalami masalah dalam membasmi pengangguran, kemiskinan, kesihatan dan sebagainya. Pada ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Arif bin Kamarudin. Saya ingin berkongsi sedikit iktibar yang saya pelajari daripada topik ini. Peristiwa Kampung Medan merupakan antara peristiwa yang tergelap dalam sejarah hubungan etnik di Malaysia. Dari isu ini kita boleh mengambil beberapa iktibar agar peristiwa seperti ini tidak berulang lagi. Jadi iktibar pertama adalah keadaan sosio-ekonomi boleh menjadi sumber ketegangan sosial antara kaum. Dalam kata lain, hubungan etnik tidak boleh dicapai tanpa menjaga kebajikan masyarakat dan kesaksamaan sosio-ekonomi antara kaum. Jadi di dalam peristiwa ini kita boleh lihat ketidaksaksamaan dan ketidaksetaraan ekonomi menyumbang kepada ketidakstabilan sosial yang menyebabkan konflik antara kaum. Kekurangan keperluan asas juga menyebabkan kehancuran keeratan sosial dan keruntuhan akhlak. Kekurangan keperluan asasi juga melahirkan sebuah herd mentality di mana kaum mengedepankan kepentingan kaum sendiri untuk melindungi sumber daya masing-masing. Jadi ia menanamkan sifat asabiah dalam kaum dan menghalang kooperasi mutual antara kaum. Ia juga menyebabkan komuniti untuk melihat orang di luar kelompoknya sebagai musuh yang tidak bisa dipercayai. Ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dan kerjasama sosio-ekonomi antara kaum. Jadi iktibarnya adalah kerajaan perlu lebih tanggungjawab untuk memastikan bahawa kebajikan masyarakat terjaga dan keperluan semua kaum terpelihara tanpa sebarang diskriminasi. Kerajaan juga perlu menyediakan fasiliti awam seperti taman, padang sukan, perpustakaan yang boleh menjadi ruang terbuka untuk masyarakat bergaul dan berinteraksi. Pergaulan antara kaum inilah yang boleh mengukuhkan dan nilai silaturahim dan nilai ta'aruf atau saling kenal mengenal antara kaum. Jadi iktibar kedua daripada peristiwa ini adalah media juga mainkan peranan penting dalam kestabilan hubungan etnik dan pembinaan negara bangsa. Salah faham antara kaum Melayu dan India terjadi disebabkan pihak tidak tanggungjawab dalam media yang sengaja mengapi-apikan isu kaum tanpa mengira impak pada masyarakat umum. Jadi media perlu ambil iktibar dari peristiwa ini dan perlu lebih sensitif agar sensitiviti kaum tidak terganggu dan keamanan dan kesepaduan antara kaum terpelihara. Media juga main peranan penting dalam meningkatkan kesedaran
masyarakat terhadap budaya berlainan untuk mengelak salah faham. Jadi itu sahaja dapat iktibar yang saya kongsikan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dena bin Mauzri. Iktibar saya pula dalam peristiwa Kampung Medan ni adalah sikap-sikap macam sikap prejudis, tanggapan bahawa satu kumpulan ni, agama, satu bangsa ni adalah buruk, jahat, tanpa apa-apa logik, tanpa apa-apa kebenaran, tanpa apa-apa siasatan untuk buktikan tanggapan ni betul. So bersama dengan penyebaran khabar angin menyebabkan pertelingkahan antara dua pihak boleh jadi besar, macam peristiwa Kampung Medan ni, daripada pertelingkahan antara dua orang saja kepada tersebar kepada kampung jiran sampai pihak luar macam kerajaan kena datang masuk campur untuk menyelesaikan masalah diorang ni. So seterusnya adalah bantu-bantu, tak salah pun untuk kita bantu orang lain. Tak perlulah kita bentengkan tolong-nolong ni antara kaum, antara bangsa. Tolong saja, tak salah, antara bangsa lain, ke agama lain atau orang yang tak kenali, tak salah pun. So adakah peristiwa macam ni pernah berlaku lagi atau dia akan berlaku lagi? So malangnya peristiwa ni pernah berlaku beberapa kali, tapi dapat diselesaikan dengan cepat sebelum dia jadi besar. Tapi dia adakah dia berlaku pada zaman sekarang? Boleh, sejujurnya dia akan berlaku, dia mungkin akan berlaku lagi, tapi dengan harapan pengajaran kita dapat dari Kampung Medan dapat selesaikan dengan cepat sebelum dia jadi besar dan hilang kawalan. So kalau saya sebagai student, memang saya tidak bersedia untuk hadapi peristiwa macam ni. Memang tak ada siapa perlu, tak siapa patutnya melalui peristiwa macam ini. So kalau boleh, saya kalau dapat paling bagus saya boleh buat pun adalah mengawal kemarahan saya sendiri, tak sebar kabar angin sampai dia menyebabkan dia lagi besar sampai hilang kawal. So itu iktibar saya pasal peristiwa Kampung Medan ni. Tapi iktibar saya pula untuk bekerja bersama kumpulan saya adalah kumpulan saya ni adalah orang yang saya tak pernah jumpa, saya tak pernah nampak muka, dan saya tak pernah bersembang lagi selain daripada skop tugasan atau pembelajaran. So saya lihat bekerja kumpulan ini sebagai satu latihan untuk bila bermula saya bekerja, saya perlu faham bahawa yang memang takkan ada orang yang saya kenal untuk bekerja, untuk memahami, untuk bekerjasama orang lain setengah. Saya kena pandai macam mana nak bersembang dengan orang yang saya tak kenal apa-apa. Saya kena belajar bekerja dengan ahli kumpulan saya ni. Saya kena belajar apa saya boleh cakap, apa saya boleh tak cakap, macam mana saya nak setuju, macam mana saya tak nak setuju dengan pemilihan, macam mana untuk berbincang dengan orang yang saya tak kenal, yang saya tak pernah bersembang, macam mana nak bekerja sama supaya sebagai latihan untuk masa hadapan. So itu iktibar saya untuk bekerja bersama ahli kumpulan saya ni. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakwan Shahabuddin. Dari video ini, kita faham bahawa peristiwa Kampung Medan ini berpunca dari tekanan hidup penduduk dan ditambah lagi dengan kesalahan fahaman dari penduduk kampung. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup berbilang kaum perlu ada sifat bertolak ansur dan elakkan dari bergosip atau menyebarkan berita palsu kepada orang lain. Inisiatif kerajaan juga perlu untuk meringankan beban penduduk setempat, dan yang paling akhir sekali, kita janganlah ada walau sedikit pun sifat rasisme dalam diri kita. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Nur Amin. So daripada video group 1 ni, kita dapat lihat daripada peristiwa perang dekat Kampung Medan. So kita tahu sekarang yang sifat racism tu kita tak perlu nak ikuti sangat. So kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersatu padu. Bersatu padu, cerai roboh. So apa yang saya belajar dari situ, kita kena tak boleh ada sifat racism.